Hai, selamat sejahtera saya ucapkan. Nama diberi Elvira Rowena Wongchuli merupakan ketua bagi kumpulan 107 dan inilah tajuk pembentangan projek kami dan sila tonton sampai habis. Pemahaman atau pengenalan serba sedikit bagi esei ini adalah Malaysia merupakan negara berbilang kaum dengan makanan sebagai elemen perpaduan yang penting. Hidangan tradisional seperti rendang, cak kuih tiaw, roti canai, hinaba dan manok pansop bukan saja mencerminkan warisan budaya tetapi juga menghubungkan masyarakat. Acara rumah terbuka serta festival makanan antara budaya memperkukuh konsep penyatuan dalam kepelbagaian. Manakala makanan seperti nasi lemak, laksa dan teh tarik menjadi medium interaksi sosial. Variasi laksa menunjukkan bagaimana makanan bertindak sebagai jambatan budaya dan menjadikan ia bukan sekadar tradisi tetapi juga simbol keharmonian rakyat Malaysia. Oleh itu, terdapat dua objektif kajian yang akan kami bincangkan, iaitu yang pertama, menganalisis kepelbagaian jenis makanan dan minuman yang mencerminkan kepelbagaian budaya di Malaysia. Yang kedua, yaitu mengenal pasti peranan makanan dan minuman yang menjadikan medium kesatuan rakyat Malaysia. Salam sejahtera, nama saya Christy Angeline Riley, Matrix PG24110311 dan pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kaedah kajian. Bagi latar belakang kajian, Malaysia merupakan sebuah negara yang kaya dengan kaum, budaya dan berbilang tradisi. Kepelbagaian makanan dan minuman tradisi ini diwarisi dari generasi ke generasi dalam aspek kepelbagaian gaya hidup dan adat resam bagi sesuatu kaum. Tujuan kajian ini adalah untuk tentukan berperanan sebagai medium penting dalam mewujudkan keharmonian sosial serta perpaduan nasional dalam kalangan rakyat Malaysia. Dalam kaedah kajian mempunyai 3 kaedah, iaitu analisis data, reka bentuk kajian dan kaedah pengumpulan data. Bagi analisis data yang mempunyai 2 kaedah yang digunakan, iaitu kaedah kualitatif dan analisis tematik. Bagi kaedah kualitatif yang memfokuskan pada tema-tema yang muncul daripada data yang telah dikumpulkan. Bagi analisis tematik, ia digunakan untuk tentukan corak dan makna yang berkaitan dengan peranan makanan tradisional dalam konteks sosial dan budaya. Bagi reka bentuk kajian, iaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini digunakan kerana penyelidik boleh memperoleh maklumat secara keseluruhan mengenai pandangan dan persepsi masyarakat yang berkaitan dengan makanan dan minuman sebagai medium perpaduan. Akhir sekali, bagi kaedah pengumpulan data, iaitu jurnal. Artikel yang bertajuk ialah fungsi makanan dalam interaksi sosial masyarakat Melayu, itu satu kajian teks cerita rakyat, iaitu oleh Suhaini Muhammad Nur dan Muhammad Faizal Musa 2021 yang meneliti dalam peranan makanan untuk membentuk interaksi sosial masyarakat Melayu melalui penceritaan dalam teks cerita rakyat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Jaiman bin Jasdar, nomor matriks BI 24110187. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan hasil kajian dalam menganalisis kepelbagaian jenis makanan dan minuman yang mencerminkan kepelbagaian budaya di Malaysia. Kaum Melayu merupakan antara kumpulan etnik utama di Malaysia yang kaya dengan warisan kulineri tersendiri.
masakan Melayu terkenal dengan penggunaan bahan seperti santan, rempah ratus, serai, halia dan lengkuas yang memberikan rasa yang unik dan tersendiri serta memikat selera. Selain itu, penyediaan makanan dalam budaya Melayu sering melibatkan semangat kerjasama dan nilai murni seperti gotong royong, terutamanya dalam majlis kenduri atau perayaan. Makanan tradisional juga memainkan peranan penting dalam membina perpaduan masyarakat. Melalui makanan, nilai-nilai seperti kesopanan, tolak ansur dan kekeluargaan dapat disemai dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Proses memasak yang dilakukan secara bersama-sama membolehkan hubungan sosial terjalin tanpa mengira latar belakang. Antara contoh, makanan seperti rendang yang dimasak secara perlahan dalam jumlah yang besar untuk majlis kenduri mampu mencerminkan kesabaran dan nilai muafakat. Contoh lain pula seperti nasi lemak yang suatu ketika dahulu sinonim dengan kaum Melayu, kini dinikmati oleh semua kaum dan telah diiktiraf sebagai warisan budaya tidak ketara oleh UNESCO sendiri. Begitu juga dengan sate yang penyediaannya melibatkan kerjasama, iaitu mencucuk daging dan memanggang secara berkumpulan, yang secara tidak langsung menjadi simbol perpaduan rakyat. Alright, seterusnya masakan kaum India. Masakan kaum India dia menampilkan pelbagaian rasa melalui penggunaan rempah ratus seperti jintan, bunga lawang, kayu manis, daun kari dan banyak lagi lah. Hidangan mereka seringkali mempunyai unsur spiritual dan budaya yang mendalam. Dalam masyarakat India, makanan bukan sekadar untuk mengisi perut, tetapi juga dikaitkan dengan kesucian, pantang larang dan amalan keagamaan. Sebagai contoh, amalan vegetarian semasa perayaan keagamaan seperti Thaipusam adalah satu bentuk penyucian diri yang mencerminkan keimanan dan nilai kerohanian. Selain itu, masakan India turut menyumbang kepada perpaduan kaum melalui kewujudan restoran mamak. Restoran ini bukan saja menjadi tempat untuk menjamu selera, tetapi juga ruang sosial yang terbuka kepada semua kaum tanpa mengira agama atau budaya. Fenomena lepak mamak menunjukkan bagaimana makanan India Muslim telah menjadi sebahagian daripada budaya harian rakyat Malaysia dan menyatukan pelbagai lapisan masyarakat. Antara contoh masakan India adalah seperti roti canai, nasi biryani, kari dan tosai. Ia bukan sahaja terkenal dalam kalangan masyarakat India, tapi turut menjadi kegemaran kaum Melayu, Cina dan lain-lain lagi. Minuman seperti teh tarik pula sangat sinonim dengan suasana santai dan menjadi simbol kebersamaan rakyat Malaysia. Kehadiran restoran mamak yang sering dikunjungi oleh pelbagai kaum menjadi bukti jelas bagaimana hubungan sosial dan membina jalinan harmoni dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Terima kasih. Baiklah, saya akan sambung pula bahagian jenis makanan dan minuman yang mencerminkan kepelbagaian budaya di Malaysia bagi kaum Cina. Budaya Cina menyumbang kepada keunikan makanan Malaysia seperti dimsum, pisang dan juga char kway teow yang terkenal dengan rasa yang sederhana tetapi seimbang. Penyediaan makanan dalam budaya Cina juga sebenarnya mempunyai makna yang simbolik seperti kesehatan dan kemakmuran, terutamanya semasa perayaan Tahun Baru Cina. Sebagai contohnya, pisang dinikmati secara berkumpulan dan ini melambangkan kemakmuran serta kemajuan, manakala aksi menggaul tinggi merupakan harapan bersama untuk masa depan yang lebih cerah. Di sisi lain, char kway teow menunjukkan kecekapan dalam penyediaan makanan karena ia dimasak pantas dengan api besar, menonjolkan kemahiran tukang masak yang berpengalaman. Dengan kepelbagaian jenis hidangan dalam saiz kecil, dimsum membolehkan ramai orang untuk merasa pelbagai jenis makanan. Sekaligus, ini melambangkan budaya berkongsi serta nilai kekeluargaan dan kebersamaan dalam masyarakat Cina. Seterusnya, etnik di Sabah dan Sarawak. Etnik di Sabah dan Sarawak seperti Kadazan Dusun, Iban dan juga Bidayuh menyumbang kepada kekayaan makanan tempatan. Contohnya, Hinava, manuk pansu dan juga umai
merupakan makanan tempatan yang bukan sahaja mencerminkan budaya mereka, tetapi juga menunjukkan keunikan makanan yang diperbuat daripada bahan tersedia dan juga menggunakan kaedah berdasarkan alam sekitar. Daripada kajian Rakan Sarawak tahun 2021, penggunaan buluh dan teknik memasak tanpa api secara langsung meraihkan kecerdikan masyarakat pribumi dalam menyesuaikan diri dengan alam semula jadi. Penyediaan Hinava melibatkan langkah mudah seperti memerap ikan dengan limau dan halia yang bukan sahaja menyelerakan tetapi juga berkhasiat. Makanan tradisional seperti dalam festival, contohnya keamatan dan gawai, mampu mengukuhkan lagi perpaduan etnik sekaligus meningkatkan nilai kemasyarakatan di Malaysia. Kepelbagaian makanan dan minuman di Malaysia melambangkan kekayaan budaya dan perpaduan antara etnik, memupuk persefahaman serta rasa hormat terhadap tradisi lain. Seperti yang dinyatakan oleh CN Traveller tahun 2009, pengaruh budaya dalam pelbagai aspek, termasuklah makanan, telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dari segi identiti dan juga perpaduan. Secara tidak langsung, pembentukan masyarakat yang maju dan beretika selaras dengan visi negara boleh dicapai melalui ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hisham Syabin Victor dengan nomor matriks BG24110147 yang akan membentangkan berkenaan hasil kajian kedua kami, iaitu mengenal pasti peranan makanan dan minuman yang menjadi medium kesepaduan rakyat Malaysia. Umum mengetahui bahawa makanan bukan sahaja memenuhi keperluan fizikal tetapi juga memainkan peran penting dalam merapatkan hubungan antara masyarakat berbilang kaum di negara kita. Hasil kajian yang pertama adalah makanan sebagai penghubung sosial. Di Malaysia, makanan sering menjadi medium penghubung sosial, terutama ketika musim perayaan. Perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Pesta Keamatan dirayakan secara terbuka, di mana makanan tradisional disajikan kepada semua tetamu tanpa mengira latar belakang. Tradisi ini bukan sahaja memperkenalkan makanan etnik, malah mewujudkan ruang interaksi sosial yang mesra dan terbuka. Sebagai contoh juada yang sering dinikmati bersama seperti ketupat, muruku dan juga lemang yang tidak asing lagi bagi masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Hasil kajian yang seterusnya adalah rumah terbuka menjadi platform perpaduan budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana ia membolehkan rakyat Malaysia daripada pelbagai kaum berkumpul dalam suasana muhibah dan saling menghargai. Menurut laporan Malaysia Harmoni Index 2022, sebanyak 68% responden bersetuju bahawa rumah terbuka meningkatkan interaksi antara kaum dan menggalakkan semangat kekitaan. Hal ini membuktikan bahawa rumah terbuka mewujudkan suasana yang harmoni dalam negara. Selain itu, makanan juga bertindak sebagai alat pendidikan budaya secara tidak formal. Apabila seseorang mencuba makanan daripada budaya lain, mereka secara tidak langsung mempelajari sejarah, nilai dan simbolik di sebalik hidangan tersebut. Sebagai contoh, orang Melayu yang mencuba yisang akan memahami makna dan simbolik hidangan itu dalam Tahun Baru Cina. Ini membantu sikap saling menghormati dan memahami budaya lain. Akhir sekali, makanan juga boleh menjadi alat komunikasi budaya. Ia mampu mengatasi perbezaan bahasa dan kepercayaan. Contohnya, nasi lemak. Walaupun berasal daripada masyarakat Melayu, kini menjadi kegemaran semua kaum di Malaysia. Begitu juga dengan kuih bulan, muruku dan rendang yang dinikmati oleh masyarakat majmuk. Menurut laporan bernama tahun 2023, 74% rakyat Malaysia pernah berkongsi atau menerima makanan daripada kaum lain, menunjukkan wujudnya keterbukaan dalam masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Aidizati binti Roslan, pemegang nomor matriks PJ24110509, akan membentangkan peranan makanan sebagai medium penyatupaduan kaum di Malaysia. Peranan yang kelima ialah makanan moden satukan pelbagai kaum. Makanan di Malaysia hari ini bukan sekadar keperluan hidup, tetapi telah berkembang sebagai satu fenomena budaya pop yang dikongsi oleh semua kaum. Melalui media sosial, festival makanan dan industri makanan segera, rakyat berbagai etnik berkongsi pengalaman kulinari yang sama. Contohnya, tempat makan moden seperti restoran mamak
telah menjadi ruang interaksi santai antara kaum, iaitu tempat di mana orang Melayu, Cina, India dan lain-lain boleh duduk bersama sambil menikmati teh tarik dan roti canai. Menurut Abdul Rashid dan rakan-rakan pada tahun 2020, penyerapan unsur budaya dalam makanan komersial bukan sahaja memperkayakan cita rasa, malah turut mewujudkan rasa kebersamaan. Inilah yang memperkukuh identiti kebangsaan melalui pengalaman bersama. Peranan keenam ialah untuk merapatkan hubungan ekonomi antara kaum di Malaysia. Selain menjadi jabatan budaya, makanan juga menghubungkan hubungan ekonomi antara kaum. Interaksi harian dalam urusan jual beli seperti di restoran, gerai dan pasar membolehkan pelanggan dan peniaga berlainan etnik berinteraksi dan saling memahami. Contohnya, restoran Cina halal dan kedai runcit India Muslim bukan sahaja menarik pelanggan berbilang kaum, malah menggaji pekerja dari pelbagai latar belakang. Kajian Khazanah Research Institute 2021 mendapati lebih 60% sektor makanan ini bersifat inklusif, di mana kerjasama antara pekerja dan pelanggan mencerminkan suasana harmoni dan saling mempercayai. Hal ini menjadikan makanan sebagai saluran berkesan dalam memperkukuh perpaduan. Makanan juga dapat memperkenalkan budaya dan memupuk perpaduan melalui pendidikan dan media massa. Di peringkat sekolah, makanan juga memainkan peranan dalam membentuk nilai dan kesefahaman antara kaum. Aktiviti seperti jualan makanan berbilang kaum, jamuan kelas dan pertandingan memasak mendedahkan pelajar kepada budaya lain. Ini secara tidak langsung memupuk nilai tolak ansur, hormat menghormati dan kerjasama. Selain itu, media massa seperti televisyen juga memainkan peranan penting. Rancangan masakan pelbagai etnik bukan sahaja memperkenalkan resepi, malah memaparkan budaya makanan yang unik dan pelbagai. Paparan ini mampu meningkatkan kesefahaman antara kaum dalam kalangan masyarakat umum. Akhir sekali, makanan berperanan dalam menyatukan rakyat melalui pelbagai aspek kehidupan. Apabila kita menghargai budaya makanan pelbagai kaum, kita sebenarnya sedang memupuk rasa hormat dan penerimaan terhadap satu sama lain. Makanan bertindak sebagai pengikat hati rakyat yang berlainan latar belakang dan memberi kita ruang untuk merasai kehidupan orang lain melalui rasa. Selamat pagi semua, nama saya Doni Hiruwe, nombor metrik BG 24110-217. Hari ini saya akan sambung memperkenalkan berbagai jenis makanan tradisional Malaysia. Malaysia terkenal dengan budaya makanan yang berbagai. Setiap kaum dan etnik menyumbang kepada kekayaan kulineri negara. Hidangan yang akan diperkenalkan berasal dari kaum Cina, etnik Sabah dan Melayu Sarawak. Antara makanan kaum Cina iaitu dimsum, hidangan kecil seperti dumpling pau, siumai dan biasa dikukus atau digoreng. Kedua adalah yesang iaitu campuran sayur-sayuran ikan mentah, keropok dan sos plum sebagai hidangan perayaan Tahun Baru Cina. Ketiga adalah char kway teow. Char kway teow biasa digoreng dengan kicap, telur, tauge, udang, kerang dan biasa dimasak atas api besar. Seterusnya kita akan membincangkan tentang etnik Sabah dan Sarawak, yaitu pertama, hinaba, makanan tradisional kaum Kadazan Dusun, Sabah. Kedua adalah manuk panus, makanan tradisional kaum Ibang, Sarawak. Dan ayam dimasak dalam bubur bersama serai halia dan ubi, dimasak secara tradisional atas bara api. Akhirnya adalah makanan kaum Melanau Sarawak, yaitu umai. Umai adalah biasa ikan mentah dihiris nipis dan diperah dengan limau, cili, bawang, yaitu sejenis salad laut tradisional. Seterusnya saya akan sambung tentang peranan berbagai jenis makanan, yaitu pertama adalah peranan tentang makanan sebagai penghubung sosial. Kedua adalah makanan sebagai pendidikan budaya. Ketiga tentang makanan sebagai alat komunikasi budaya. Keempat ialah makanan moden dapat menyatukan berbagai kaum.
kelima adalah dapat merapatkan hubungan ekonomi antara kaum di Malaysia. Keenam adalah pendidikan dan media perkenal budaya makanan dan memuput perpaduan. Dan akhirnya adalah menyatukan rakyat melalui pelbagai aspek. Dan kesimpulannya, makanan Malaysia melambangkan keberbagai budaya dan identiti etnik. Setiap hidangan bukan sekadar makanan, tetapi warisan yang perlu dihargai. Mari terus melestarikan dan promosi makanan tradisional ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.